A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah terus saja kepada subtajuk 1.3 iaitu masa dan ruang dalam sejarah. Sebelum ni kita dah belajar tentang pengertian sejarah. Kemudian kita belajar juga pengertian sejarah pada pandangan sejarawan, ya. Masih lagi dalam tajuk bab 1. Jadi untuk tajuk kali ini, masa dan ruang dalam sejarah, Ustazah nak terang tentang apa dia masa, apa dia ruang. Okey. Anak-anak, masa kita belajar sejarah, kita perlu dua perkara, Masa kita membuat penulisan atau membuat kajian, selalunya bila kita menguruskan kajian kita, kita akan bercakap tentang masa dan ruang. Okey, apa itu masa? Okey, dari ketika kita mempelajari sejarah, masa terbahagi kepada 4 item, Masa silam, kronologi, ruang masa dan zaman. Dan setiap item masa ini ada keterangannya yang tertentu. Begitu juga dengan ruang. Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi dulu satu demi satu, iaitu masa silam, kronologi, ruang masa dan zaman. Okey, mari kita tengok masa sejarah ada 4 jenis, Masa silam. Okey, apa dia masa silam? Bila kita sebut masa silam, apa maksud masa silam? Rentetan peristiwa yang telah berlaku dan dikaji menerusi kronologi. So, kronologi apa pula? Okay, kronologi juga merupakan urutan masa dan rentetan peristiwa yang lebih kurang dengan masa silam, tapi berlaku secara teratur mengikut garis masa dari awal hingga akhir. Bermakna rentetan peristiwa itu bergerak mengikut garis lurus. Garis apa? Garis masa. Permulaan dia apa? Kemudian apa yang berlaku? Konfliknya apa? Klimaksnya apa? Dan penutupnya apa? Okey, itu kronologi. Jadi seterusnya ruang masa. Okey, ruang masa dalam sejarah ada 3 jenis. Okey, katalah contoh soalan tanya kan. Okey, ruang masa terbahagi kepada 3 jenis. Terangkan 3 jenis ruang masa. Jadi anak-anak akan tulis dekad, abad dan alaf. Ruang masa dalam masa sejarah ialah dekad, abad dan alaf. Okey, dekad ialah 10 tahun, abad ialah 100 tahun, alaf ialah 1000 tahun. Saya tahu ni kamu faham kan? Dekad ialah 10 tahun. Maksudnya bila dah cukup 10 tahun bermaksud kita berusia 1 dekad. Lebih kurang macam tu kan. Kemudian 100 tahun sekali kita panggil 1 abad. Contohnya macam dari tahun 2020 ke 2120. Macam tu kan. So 2020 ke 2120 bermaksud berlalu 100 tahun, maka berlakulah 1 abad. Alaf pula 1000 tahun sekali. Contohnya dari tahun 2000 hingga ke tahun 3000. 2020, 2021, 2022, 2036, 2050 sampailah 3000. Itu dari tahun 2000 hingga ke tahun 3000 itu dipanggil 1 alaf. Okey, itu ruang masa. Okey, zaman pula dalam masa sejarah, zaman terbahagi kepada 2 jenis, iaitu sebelum Masihi dan Masihi. Okey, bila kita sebut zaman sebelum Masihi, bermaksud kita bercerita tentang peristiwa sejarah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa. Sebelum Masihi ialah peristiwa sejarah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dan bila kita sebut Masihi, bermaksud kita menceritakan tentang peristiwa sejarah yang berlaku selepas kelahiran Nabi Isa. Okay, harap anak-anak faham di situ. So maksudnya bilakah tahun kita mula disebut Masihi?
daripada 1 Masihi sehingga sekarang. Sehingga 2020 Masihi. Tahun kita ialah tahun 2020 Masihi kan. Tahun kalender kita tu kan. So itu adalah tahun Masihi. Bermaksud bila kita baca satu catatan sejarah yang meletakkan tarikh, contoh meletakkan tarikh peristiwa ini berlaku pada tahun 500 sebelum Masihi. Bermaksud peristiwa itu ialah peristiwa 500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ya, saya harap kamu faham ya. Semasa kamu membuat bacaan ataupun penulisan tentang sejarah, kadang-kadang kita guna item-item ni masa silam, kronologi, ruang masa dan zaman. Okey, seterusnya ruang. Okey, tadi kita sebut bila nak belajar sejarah kita akan sebut tentang masa dan kita akan sebut ruang. Okey, ruang dalam sejarah ialah pembahagian tempoh masa dalam penulisan sejarah semasa proses penyelidikan. Contoh, penulisan sejarah Malaysia yang ditulis dalam pembahagian ruang masa berikut. Okey, bagaimanakah penulisan sejarah manusia dibahagikan ruang masa? Ruang apa? Ada 3 era. Jadi ruang dalam penulisan sejarah Malaysia dipanggil era. Era Kesultanan Melayu Melaka satu ruang. Era kemunculan kuasa-kuasa luar satu ruang. Era kemerdekaan negara satu ruang. Kamu tahu kan kita mula asas berdirinya Tanah Melayu ialah apabila adanya negeri Melaka, Empayar Kesultanan Melayu Melaka satu ketika dahulu, kemudian Empayar Melayu Melaka runtuh kerana kedatangan Portugis, kemudian sejak itu datang lagi beberapa siri kuasa penjajah dan akhirnya kita mendapat kemerdekaan. Jadi tulisan sejarah negara kita ditulis berdasarkan 3 era ini. Okey, sebagai latihan, lengkapkan raja di bawah untuk menyusun kronologi sejarah Malaysia dengan memilih nama-nama peristiwa yang disediakan. So, atas ni adalah peristiwa, jadi kamu kena susun. Masukkan dalam ni, peristiwa ni mengikut susunan pendapat kamu apa yang berlaku dulu. Kalau kamu rasa penubuhan kerajaan Melayu Melaka yang berlaku dulu, kamu masukkan dekat sini. Dan cuba masukkan peristiwa-peristiwa yang seterusnya. Pilihan peristiwa yang saya bagi kat sini adalah tidak tersusun Jadi susun balik di dalam ruangan ini. Okey, untuk itu saja bagi sesi kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.